A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini kita berada di surau ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Qudsiyah, nasihat dan bimbingan hadis-hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi membincangkan pada hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37, kita dah baca 2 perenggan. Hari ini kita sambung perenggan yang seterusnya. Yaqulullahu ta'ala, ya bna Adam, law khalaqtuka abkama la hasarta ala sabri, walau khalaqtuka asumma la tahassarta ala sam'i, fa'arif qadara ni'mati alayka washkuruli wa la takfuruni fa ilayya al-basir. Ya bna Adam, ma qasamtu laka fala taghtalib fi talabik, wa kullu qasamtuhu laka fahuwa yatlubuka hatta tastawfih, atau kama qala. Ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, tubuhmu adalah lemah, lidahmu ringan, dan hatimu amat bongkak. Wahai Bani Adam, kesudahanmu ialah maut. Oleh itu beramallah untuk keperluannya sebelum ia datang kepadamu. Wahai manusia, tidak kujadikan satu pun daripada seluruh anggotamu melainkan telah kujadikan rezekinya. Baik, setakat tu yang kita dah baca pada pertemuan lalu, yang berkaitan dengan Allah Ta'ala berfirman, iaitulah kesudahanmu adalah maut, oleh itu beramallah untuk keperluannya sebelum ia datang kepada kamu. Baik, hari ini kita sambung firman Allah Ta'ala, wahai manusia, sekiranya dulu kujadikan engkau berlidah kelu, engkau tidak dapat melihat. Sekiranya kujadikan engkau tuli, engkau tidak dapat mendengar. Oleh itu akuilah betapa besarnya nikmat yang kuberikan kepadamu, dan bersyukur dan berterima kasihlah kepadaku, dan janganlah engkau kufur, kerana kepadaku jugalah engkau akan dikembalikan. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca pada tengah hari ini, Allah Ta'ala ingatkan, wahai sekalian manusia. Siapa dia? Semua yang bernama manusia, kecil ke, besar ke, tua ke, muda ke, hitam ke, putih ke, Melayu ke, Cina ke, nama dia manusia. Allah Ta'ala ingatkan, sekiranya kujadikan engkau berlidah kelu dan buta, engkau tidak dapat melihat.
Dan sekiranya ku jadikan engkau tuli yang engkau tidak dapat mendengar, oleh itu akuilah betapa besarnya nikmat yang ku berikan. Itulah nikmat Allah Ta'ala bagi mata, nikmat Allah Ta'ala bagi telinga. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat As-Sama'. As-Sama' makna dia yang maha mendengar, Al-Basar yang maha melihat. Jadi Allah Ta'ala mendengar apa juga keluhan hamba-hamba dia. Allah Ta'ala mendengar apa juga bahasa yang kita gunakan. Allah Ta'ala maha mendengar semua bentuk apa sekalipun perkataan-perkataan yang dituturkan oleh manusia. Jadi makna dia Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni, pertama mata, boleh melihat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, afala yanzuru, kenapa kamu tidak lihat? Ibilikai, unta yang aku ciptakan. Allah Ta'ala bagi perumpamaan unta. Pasal apa dibagi perumpamaan unta? Banyaklah kelebihan kalau kita baca dalam kisah-kisah ataupun kitab tabiat hayawan. Unta ni antara makhluk yang dia amat sensitif. Unta ni antara makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dia boleh berjalan di gurun padang pasir dalam keadaan 7 hari tanpa menggunakan ataupun tanpa menggunakan sebarang ataupun tanpa minum lah kita bagi. Sebab apa? Kalau kita baca dalam tabiat hayawan tu, di bonggol unta tu dia ada boleh menyimpan air, dan menyimpan air tu, tempoh untuk dia menyimpan air tu, dia boleh berjalan dalam tempoh 7 hari tanpa minum. Tu kalau kita tengok unta. Dan unta ni dia akan berjalan, dia tidak berjalan waktu malam, dia berjalan waktu siang saja. Dan unta ni kalau tuan dia tersesat jalan, dia akan berhenti di situ sehinggalah tuan dia cari jalan yang betul. Dia tahu tu unta. Kemudian unta ni pula dia binatang yang cukup ataupun dia kenal dan dia cukup berdendam. Betul lah kalau kita pergi Mekah ataupun kita pergi zon negara ke, kita pergi jentik telinga unta tu, tahun ni tahun 2020, tahun 2027 unta tu hidup lagi, dia kenal kita. Kau yang jentik telinga aku dulu unta. Itu tabiat haiwan. Itu unta. Allah Ta'ala bagi perumpamaan unta. Banyak lagi binatang-binatang lain. Contoh dia penyu. Kalau kita di tempat negara kita ni, penyu yang terkenal di mana? Di Rantau Abang kan. Kalau kita tengok penyu ni, dia kalau berjalan dalam air tu, dia bukan dalam laut ni, bukan ada signboard. Saya ingat dulu sahabat saya YB Rantau Abang, dan dululah Ustaz Azman Syafawi, dan ketika mana dia jadi YB dulu, saya pergi Rantau Abang. Dia kata biasa di Rantau Abang ni, dia ambil penyu yang mendarat, kemudian dia bertelur, kemudian penyu tu ditanda dengan ada nombor sekian nombor siri dia. Kemudian 2 minggu lepas tu ditemui penyu ni di mana? Di Kepulauan Hawaii. Macam mana dia boleh lalu dia dalam laut tu dalam keadaan tak ada signboard? Wis lagi bid'ah lah pada ketika itu kan. Macam mana dia boleh lalu? Itu makna dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh manusia ni melihat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kalau kita tengok penyu. Jadi makna dia itu melihat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat unta yang aku ciptakan? Itu melihat. Jadi makna dia penglihatan ni, makna dia lihat daripada kacamata iman. Yang kedua, melihat apa yang kita tengok ada di sekeliling kita ni. Lihatlah kepada diri kamu. Dulu kita dah baca hadis, dan lihatlah kepada orang yang ada di sekeliling kamu. Sekiranya kamu dapati seorang itu lebih baik daripada kamu, pindahkanlah kebaikan itu kepada diri kamu. Jadi banyaklah contoh-contoh siapa di antara kebaikan ataupun manusia yang baik. Dulu saya buat contoh kan, bagaimana contoh yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajmain yang Nabi proses hatinya. Antaranya kalau kita baca dulu 4 orang sahabat
yang Nabi SAW jamin syurga. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman Ibn Affan dan Ali bin Abi Talib. Nabi tanya kepada 4 orang sahabat ni, wahai sahabat, kepada Sayyidina Abu Bakar di atas dunia ni, apakah benda yang paling kamu suka? Apa yang paling kamu suka? Sayyidina Abu Bakar jawab, benda yang paling aku suka di atas dunia Rasulullah, iaitulah aku suka unzur ila wajhak, aku suka tengok muka kamu. Hari ni tuan-tuan, Nabi SAW dah wafat, kita tak boleh tengok muka Nabi kan? Cuma kalau kita baca dalam kitab tafsir kan, ada kita hadis Nabi, ada hayatus sahabat, ada cerita seorang sahabat, dua orang sahabat yang ditugaskan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk berdakwah di Rom. Dan pada ketika itu dia berjumpa dengan Raja Rom. Dan pada ketika itulah Raja Rom tunjukkan kepada dia ada satu peti besi, dan dalam peti besi itu disalut dengan emas, dan di situ ada gambar-gambar para nabi-nabi, termasuklah gambar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia gambar Nabi ni ada, tapi di mana? Wallahu a'lam. Wallahu alam. Dalam riwayat menyebut daripada mana gambar ni diterima, iaitulah gambar tu diterima bila mana Nabi Adam alaihissalam kemudian minta kepada Allah Ta'ala supaya diperlihatkan siapakah anak cucu dia yang akan mewarisi ajaran ataupun yang meneruskan ajaran tauhid ini. Dulu dipanggil agama Islam ni dipanggil agama tauhid. Maka dibawalah gambar-gambar lepas Nabi Adam, ada pula Nabi Nuh, kemudian sampailah kepada Nabi Allah Yusuf, sampailah kepada Nabi di kalangan Bani Israel, sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma gambar itu tertimbus. Dalam riwayat menyebut di zaman Bani Israel, kemudian ditemui oleh Nabi Allah Daniel, wallahu alam. Kemudian Nabi Allah Daniel ada tertemui ini sebab apa? Dapat daripada Iskandar Zulkarnain. Dia kata Iskandar Zulkarnain ni dapat zaman tu, iaitulah Nabi Allah Daniel yang makam ni ada di Mesir. Maka Nabi Allah Daniel alaihi salam simpan gambar tersebut dan tertimbus sampailah dikeluarkan semula dan disimpan di mana? Wallahu alam. Gambar tu ada. Hari ni kita dah tak dapat nak tengok. Kalau ditakdirkan Allah Taala tengok dapat gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar kan. Semua orang nak tengok ni. Wallahu alam macam mana gambaran Nabi. Cuma kita ada peluang nak tengok Nabi apa dia? Yang pertama sekali kita nak peluang tengok Nabi ni ketika mimpi lah. Mimpi jumpa Nabi ni benar. Banyak kan mimpi jumpa Nabi ni benar. Dan ada orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan dia mimpi jumpa Nabi. Saya jumpa Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, dia kata dia alhamdulillah dia biasa mimpi jumpa Nabi sekali. Biasa jumpa Nabi sekali. Dia kata saya takat ni tak pernah jumpa lagi lah kata. Dan ada seorang hamba Allah pun biasa jumpa Nabi. Dan dalam keadaan dia kata ada seorang hamba Allah ni saya pun meragui juga. Dia kata mimpi jumpa Nabi saya ni kerap sangat mimpi jumpa Nabi. Kadang-kadang sampai 3-4 kali jumpa Nabi gitu. Oh hebat, saya kata. Nak jumpa Nabi ni dalam mimpi ni, mimpi yang benar. Kemudian dia mestilah ada amal-amalan yang hebat. Tapi ustaz, baru-baru ni saya jumpa Nabi pelik sikit dia kata. Nabi pakai serban cantik, tapi Nabi pakai seluar pendek, saya kata. Saya kata itu bukan jumpa Nabi tu. Itu jumpa Bengali tu, saya kata. Dan ulama-ulama tasawuf menyebut bagaimana orang yang jumpa Rasulullah dalam keadaan Rasulullah buat maksiat, orang itu jadi fasik. Kita kata ulama tasawuf ni kan. Okey. Jadi makna dia kita jumpa Nabi itulah peluang kita nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika atas dunia ni lah. Itu pun bukan dalam keadaan sedar kan. Tapi di akhirat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada kita mengamalkan sunnah dia dan sebagainya. Baik, itu yang pertama dia katakan, aku suka tengok muka engkau ya Rasulullah. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, Rasulullah, benda paling aku suka duduk bersama dengan engkau ya Rasulullah, wa julusun biyadi. Sebab duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari duduk dengan Nabi ni bermakna hari-hari kita dapat ilmu. Sebab kita tahu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul dan selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, masa ketika itu Al-Quran setengah giat diturunkan.
Kan? Al-Quran tengah giat, bila Al-Quran tengah giat diturunkan, bermakna pada ketika ilmu-ilmu yang berkaitan syariat. Sebab itulah di Mekah ni kalau kita baca banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang tazkiyatun nafs, bagaimana nak proses hati manusia yang berkaitan dengan tauhid, akidah. Tapi bila sampai di Madinah, ayat-ayat yang banyak diturunkan dalam bentuk syariat yang berkaitan dengan kepentingan hamba, syurga, neraka, pahala, dan begitulah juga perang fi sabilillah. Kan? Betul, kalau kita tengok bulan Ramadan itu kan, yalah kita tak kesempatan bulan Ramadan itu adakan ceramah. Dan cuma saya sempat dalam online lah, ceramah online. Dicerita tentang bagaimana pensyariatan puasa pada bulan Ramadan ini berlaku pada tahun yang kedua hijrah. Maknanya 13 tahun Nabi di Mekah tak berpuasa lagi. Dan pada bulan disyariatkan puasa ni di hujung bulan Syaban, setelah berlaku peralihan arah kiblat pada tahun yang kedua hijrah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Kemudian barulah diturunkan ayat yang menceritakan ataupun yang mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan. Ibadat haji disyariatkan pada tahun yang keempat, dan separuh riwayat menyebut tahun yang kelima hijrah baru disyariatkan haji. Sebetulnya Nabi SAW buat haji pada tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 hijrah Nabi SAW buat haji. Tahun yang ke-9 Nabi balik, Nabi wafat. Nabi sempat buat haji sekali saja. Saya alhamdulillah buat haji ni dah kalau tahun ni jadi pergi itu masuk kali yang ke-18 lah. Kan? Kali ke-18 Nabi buat haji sekali je. Kan? Jadi orang tanya saya, kenapa Nabi buat haji sekali? Nabi buat haji sekali ni sebab yang pertama sekali, kalau Nabi ni sumber hukum. Kalaulah Nabi buat haji berulang kali, berkali-kali, maka niscaya orang katakan bahawa haji ni wajib berkali-kali, berulang kali. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan haji hanya sekali saja. Nabi SAW buat haji hanya sekali sebab Nabi ni sumber hukum. Sama juga macam bulan Ramadan hari itu, Nabi SAW apabila besok pagi nak puasa, malam ni Nabi buat tarawih. Nabi ajak sahabat-sahabat buat tarawih. Sahabat-sahabat ya seronok, tuan-tuan, semayang belakang Nabi. Kalau Nabi minta, ya Allah ampunkan dosaku dan kami semua Allah Ta'ala ampunkan. Malam yang kedua lagi ramai datang semayang tarawih. Sebab pakar-pakar bercerita, rugi ke tak datang malam tadi semayang dengan Nabi. Malam yang ketiga Nabi SAW tak datang semayang tarawih. Bila Nabi tak semayang tarawih, jadi pada ketika itu sahabat-sahabat bertanya, sahabat-sahabat tunggu daripada Isyak, lepas Isyak sampai ke subuh, sahabat tunggu. Subuh Nabi sampai. Kemudian Nabi SAW ditanya, kenapa tak datang ya Rasulullah, kami tunggu nak semayang tarawih bersama engkau ya Rasulullah. Nescaya Nabi kata, kalau aku datang malam yang ketiga, nescaya kamu mengatakan tarawih ni adalah wajib. Sebab Nabi ni sumber hukum. Jadi sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq ni dia suka duduk bersama Nabi. Sebab apa? Dapat ilmu baru. Sebab tu kalau kita tengoklah Al-Quranul Karim, dia ada ayat yang kita panggil ayat nasakh wal mansukh nama dia. Ayat yang batal dan membatalkan ayat yang terbatal. Contoh kalau kita tengok arak kan. Arak ni asal dia boleh minum. Asal dia minum, innamal khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun wa manafi'u lil nas. Arak itu ada baik dia, ada buruk dia, tapi buruk dia lebih banyak daripada baik dia. Maknanya ini diberi gambaran arak ni ada baik, ada buruk dia. Jadi makna dia belum diharamkan lagi arak tu. Kemudian sahabat-sahabat bila minum arak mabuk. Bila aku pada seorang sahabat kan, bila dia pergi satu majlis, lepas majlis kenduri itu semayang. Lepas semayang tu tengah semayang dia terus baca qul ya ayyuhal kafirun, dia tak baca al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, terus baca qul ya ayyuhal kafirun. Maka turun ayat yang kedua. Apa dia ayat dia? La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Makna dia sebelum zuhur boleh mabuk, lepas sebelum zuhur tak boleh mabuk, lepas zuhur boleh mabuk. Tapi ayat ni tuan-tuan jangan pakai. Makna dia sebelum semayang ni tak boleh mabuk, lepas semayang nak mabuk, mabuklah.
Itu makna dia la taqrabus solat wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri sembahyang ketika mabuk. Kemudian bila dah begitu sahabat-sahabat ni dalam sembahyang dalam keadaan mabuk, maka barulah ayat yang membatalkan dua ayat ini, yang membatalkan dua ayat, yang mana dia ayat innamal khamri wal maisir innamal khamri wal maisir wa azlam wa ansab rijzum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, temu nasib, sembah tok kong, semua ni benda yang keji, kotor, haram, dan jauhilah kamu sekiranya kamu mau menjadi orang yang beruntung. Jadi makna dia ayat tu dalam Quran 3 ayat ni ada. Ya innamal khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin. Ayat ni ada. Kan? Kemudian la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu menghampiri solat ketika mabuk. Ayat tu pun ada. Tapi ayat ni dinasahkan makna dia membatalkan ayat yang ketiga ni. Sesungguhnya arak, judi, bertemu nasib membatalkan dua ayat yang sebelum ni. Itu nama dia ilmu nasah wal mansuh. Jadi mana itu maknanya penurunan Al-Quran ni dia secara maknanya berperingkat tu. Maka bila duduk dengan Rasulullah zaman sahabat Nabi yang pentafsir kepada Al-Quranul Karim ni, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah yang menjadi. Jadi sahabat-sahabat zaman Nabi SAW ada permasalahan terus rujuk kepada baginda Rasul SAW. Tak perlu nak rujuk kepada orang lain. Adapun zaman kita hari ini, kita disuruh rujuk kepada ulama-ulama mazahib, ataupun kita panggil ulama mazhab. Mazahib ni dia jamak bagi mazhab, kan. Kita rujuk kepada ulama-ulama mazhab. Jadi makna dia Abu Bakar As-Siddiq, benda yang paling aku suka Rasulullah, aku suka duduk bersama dengan kau. Sebab apa? Dapat ilmu-ilmu yang baru. Dua. Yang ketiga, Rasulullah, benda yang paling aku suka Rasulullah, aku suka membelanjakan hartaku pada jalan Allah. Itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Sebab itulah kalau kita tengok dalam perang Tabuk, selalu saya cerita ni. Kan? Yalah, ni dah 4 bulan kita tak ceramahkan. Saya ulang baliklah sebab saya confirm, percaya dan confident tuan-tuan memang tak ingat, kan. Jadi mana nak ceritakan tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ni perang Tabuk, dia belanjakan harta dia banyak, semua sekali harta dibelanjakan pada jalan Allah. Kita tahu Tabuk ni daripada Madinah, jarak dia sekarang ni dah ada jalan. Dah orang buat jalan 897 km. Dia dah ada jalan lah 897 km. Saya selalu buat contoh, daripada Changlun, tuan-tuan, Bukit Kayu Hitam, nak sampai ke Tul Skudai, tu highway Skudai ni, kan, berapa kilometer? Ingat je, 700 lebih, kan. Tak sampai 800, 700 lebih je. Makna dia Tabuk tu lebih kurang daripada Skudai ke mana, lebih kurang sampai ke Hanyai lah, lebih kurang. Biasa pergi Hanyai, bukan kesalah, pergilah Hanyai, tak bersalah. Tapi yang ramai pergi Hanyai ni jenis Gelenyai, itu yang bersalah, kan. Jadi itu jarak dia tu. Saya kata zaman tu tak ada jalan. Macam mana ni? Zaman tu pula zaman kemelesetan ekonomi. Rasulullah kata siapa yang ada harta sikit, belanjakanlah untuk pembiayaan perang Tabuk. Abu Bakar tak cerita banyak, dia keluarkan semua harta dia sekali. Jadi Abu Bakar sendiri, benda yang paling aku suka Rasulullah, aku suka membelanjakan hartaku pada jalan Allah. Rasulullah balik pada Umar, Umar, atas dunia ni apa pula benda yang paling kamu suka? Ya Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni, yang pertama, aku suka ajak orang buat baik secara senyap-senyap. Allahu Akbar. Zaman kita ni nak buat baik cukup senang dah. Dengan adanya kemudahan multimedia kita hari ini, dengan ada internet dan sebagainya, senang dah ajak orang buat baik. Senyap-senyap ya, orang lain pun tak tahu. Satu kata Abu Bakar Umar Al-Khattab. Cuma ialah ta'muruna bil ma'ruf, nak ajak orang buat baik ni dia tak perlu ada kuasa. Tapi yang kedua ni, wa tanhauna 'anil munkar, ani Umar Al-Khattab. Aku suka cegah, yang kedua aku suka cegah benda yang mungkar secara terang-terang. Yang ni perlu ada kuasa. Kuasa ni kita namakan dengan kuasa politik lah. Kalau ustaz bercakap saja arak tak boleh, judi tak boleh, sekadar tu sajalah, kan, tak ada kuasa. Tapi kalau ada kuasa, cukup dengan sekeping kertas A4 tu, arak semua tutup. Kemudian permit perjudian semua tutup. Masa PKP itu arak
arak ni dah diharamkan, bukan belum ni kan. Di dalam negara belum ni kan. Pun tuan-tuan tak baca juga. Kan ada itu dihadkan penjualan ikut. Dijualkan penjualan arak. Jadi mana dia nak cerita tentang bagaimana Umar Al-Khattab ni benda yang paling dia suka, aku suka cegah benda yang mungkar secara terang-terang. Tuan ada tuan. Seorang sahabat saya duduk di tempat saya lah, di Kundang, di Rawang kan. Satu hari pukul 3 pagi dia telefon saya. Dia kata, "Ustaz, datang Kundang Ustaz." Saya kata, "Apa? Nak tangkap orang berkhalwat." Saya kata, "Panggil ni panggil Jabatan Agama lah, orang agama bahagian pencegah maksiat." Dia kata, "Lambat Ustaz," kata. "Tak panggil polis. Lambat, saya nak Ustaz jadi saksi," kata. "Kami nak pecah masuk dah pintu rumah dia ni." Tak apalah, saya pun pergilah. Pergi dia panggil 3 kali. "Kau buka pintu." 3 kali dia panggil, "Kau tak buka, aku pecahkan pintu ni," kata. Dia buka, pecah betul. 3 kali panggil tak buka juga, dia pecah pintu. Kita tanya di komen tentang dia kebetulan dia ni ni TUDM yang bawa apa ni, dia bawa pesawat ni lah. Saya panggil dia major. Dia kata, "Mana di komen yang mengatakan kamu ni suami isteri?" Dia kata, "Sibuk ya hal orang, sibuk ya orang, situ yang dibalon kan." Dia boleh kata, budak ni boleh kata sibuk lah, situ yang dibalon dia. Mengeletar dia kan. Saya tengok dihampuk lah. Allahu Akbar. Saya nak sabar pun lantak kalah kata kan. Jadi mana dia mungkinlah dia ni mungkin keturunan Umar Khattab juga saya kata kan. Sama juga kalau ada budak-budak muda ni duduk berdating malam-malam dekat taman perumahan kat situ, dia pergi tu. Saya ingat lagi dia kata masa lepas kuliah, "Ustaz, mai tengok Ustaz. Kita tengah kuliah ni ke surau ni Ustaz, dia boleh belakang surau tu kebetulan ada taman, dia boleh duduk kat taman ni, duduk berpeluk-pelukkan budak-budak ni." Saya pergi tengok, dia kata, "Ni apa ni?" Kata, "Punya pasal lah, budak-budak dia punya pasal lah." Dia punya pasal dengan motor RX tu tayar dua-dua ke atas kan. Dua kata dibalut situ sampai hari ni tak berani dah budak-budak buat kerja-kerja itu. Jadi mana dia ni antara orang yang suka cegah benda yang mungkar secara terang-terang. Umar Khattab benda yang paling disuka cegah benda yang mungkar secara terang-terang. Rasulullah balik. Kemudian yang ketiga, kata Umar Khattab, benda yang paling aku suka Rasulullah apa dia? Aku suka bercakap benda yang benar walaupun pahit akan menimpa diriku. Rasulullah balik kepada Osman ibn Affan. "Osman, kamu pula di atas dunia ni apa benda yang paling kamu suka?" "Ya Rasulullah, aku suka 4 perkara juga." "Wa mahiyya?" "Apa dia?" Yang pertama, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, aku suka iaitulah absus salam. Aku suka menyemarakkan salam. Ucapan salam dan juga berjabat salam. Cuma dalam tempoh kita PKPP ni masih lagi tidak dielakkan untuk kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ni, tidak dibenarkan bersalam. Tapi di rumah kita bersalam ni dia dibolehkan kan. Antaranya, di antara kelebihan dia, satu hari ketika Nabi SAW bersama dengan sahabat berjalan, kemudian Nabi sampai di satu pokok, sebatang pokok. Kemudian Nabi berteduh di bawah pokok tersebut. Kemudian Nabi pegang pokok tu, kemudian Nabi goyang pokok tu. Kalau bahasa ni 9 dipanggil digogar pokok tu. Bila digogar pokok tu, kemudian jatuhlah daun-daun kering berguguran. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kenapa kamu tak tanya aku pasal apa aku goyang pokok ni?" Kan? Barulah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu goyang pokok ni?" Beginilah diibaratkan, apabila bertemu seorang Muslim dengan Muslim berjabat salam, maka gugurlah dosa dia seperti mana gugurnya daun-daun yang kering. Daun-daun kering. Jadi maknanya hari-hari tuan-tuan sebelum pergi kerja, suami isteri bersalam, anak kita pergi sekolah bersalam dengan kita, hari-hari gugurnya daun-daun yang kering. Itu istilah salam. Yang kedua, ucapan salam. Ucapan salam tu. Lepas tu kalau di tempat kita ni, bila bagi salam ni, dia selalu kita bagi pada orang yang kita kenal ya. Kan? Kalau di Mekah ni kenal tak kenal, dia bagi salam, "Assalamualaikum." Cuma dalam kita kalau baca disebut oleh para ulama,
Antaranya, kalau orang bagi salam, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Benda ni simple tapi kadang-kadang kita tak buat. Orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lagi ulama jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ba'dah. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ba'dah, nak jawab macam mana Ustaz? Waalaikumsalam. Banyak tu ya. Pasal apa? Dia tak bagi peluang kita jawab lebih dah. Dia tak ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ba'dah amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Itu dah khutbah Jumaat. Tak ada dah. Jawab setakat tu saja. Itu makna dia absus salam. Itu Osman Ibn Affan, benda yang paling aku suka bagi salam. Cuma nak bagi salam kepada engkau ya Rasulullah tak sempat. Rasulullah ni dia antara orang yang paling dulu bagi salam. Kadang-kadang Osman baru nak Rasulullah dah kum dah. Dan Rasulullah lagi cepat lagi. Yang kedua, Rasulullah benda yang paling aku suka di atas dunia ni, at'imut ta'am. Aku suka jamu orang makan. Osman Ibn Affan ni dalam riwayat menyebut tiap-tiap kali dia nak makan, tiap-tiap kali itulah dia akan cari orang yang boleh makan bersama dengan dia. Sebab Osman Ibn Affan ni antara sahabat yang kaya. Kita baca kan Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi dalam ramai-ramai sahabat ni, yang paling kaya sebenarnya Osman Ibn Affan. Kekayaan dia sebab cuma dia ni ahli politik. Dia ahli politik, dia sebab pemerintahan dia tersebut. Jadi banyak harta-harta yang ditinggalkan di Madinah. Sampai hari ni harta dia ada. Sampai hari ni akaun dia pun masih ada lagi. Dan sampai hari ni tanah dia, itulah satu-satunya tanah yang ada di Madinah milik Osman Ibn Affan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi ziarah umrah, kita pergi ziarah luar. Yang pertama kita pergi ke Masjid Quba. Lepas tu selalu dia sama ada pergi ke Jabal Uhud ataupun pergi ke kebun kurma. Adalah beli kebun kurma. Kebun kurma tu nama dia Bi'rul Osman. Bi'rul Osman. Bi'rul ni makna dia telaga Osman. Sebab dalam Bi'rul Osman tu, kawasan Madinah tu masih kawasan tanah haram. Kalau tuan-tuan beli kurma kan, dia ada kurma ajwa tanah haram, nama dia Aliyah. Harga dia tak mahal sangat lah, 90 ke 120. Kalau grade A tu 120. Kurma Aliyah tu di dalam tanah haram. Itu tanah Osman Ibn Affan. Ada 1,550 batang. Sampai hari ni pokok tu Osman tanam 1,550 batang. Mana bila dah tua, dia tanam balik 1,550 batang. Saya tanya dah dekat pemilik tanah tersebut. Siapa pemilik dia? Kementerian Wakaf Haji. Sampai hari ni ada jaga tu. Dalam tu ada telaga Osman. Telaga tu kisah dia, nama telaga tu Bayrahah. Bayrahah ni milik seorang Yahudi. Osman Ibn Affan ketika mana sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah, masa tu dalam tempoh 6 bulan ni kan umat Islam dalam keadaan kesusahan. Jadi sehinggalah umat Islam ni tidak dapat air bersih. Macam mana dia dapat air bersih? Terpaksa minta dekat ataupun terpaksa beli air dekat Yahudi. Yahudi ni pemilik telaga Bayrahah ni. Jadi pada ketika itulah bagaimana Osman sahabat-sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak minta jasa sahabat-sahabat yang kaya yang ada di Madinah, Sa'ad bin Mu'az contoh dia, ataupun sahabat-sahabat lain yang kaya yang di Madinah ni, belilah telaga ni, tolonglah wakafkan. Kami terpaksa beli harga Yahudi ni pula, jual air pula dengan harga Yahudi, dengan harga yang mahal. Yang menyebabkan pada ketika itu Rasulullah kata, siapa yang boleh beli telaga tu dan wakafkan, setiap cedok air yang dia ambil tu, aku doakan dia di dunia sampai ke syurga. Nabi kata, sahabat-sahabat kata, ini mablas punya tawaran ni, ini tawaran yang baik. Yang menyebabkan sahabat-sahabat ni pergi ke jumpa Yahudi ni. Jumpa Yahudi ni, pakcik, dia kata, boleh tak saya nak beli telaga ni? Dia kata, aku tak jual, aku jual air. Datang sahabat yang kedua, dia kata, pakcik nak beli telaga, aku tak jual telaga, aku jual air saja. Sampailah 4-5 orang sahabat, sampai Yahudi ni bubuh satu signboard dekat telaga tu, la bi'run, tidak ada jual beli telaga ni. Dan sampailah kepada pengetahuan Osman Ibn Affan. Osman Ibn Affan ni
Dia cerdik sikit lah kan. Dia pandai, kita panggil apa, dia pandai runding lah kan. Dia pandai, bahasa moden kita panggil, dia pandai nego. Ahli politik kan. Ahli politik ni dia kena pandai nego kan. Dia pandai nego, dia kena pandai berunding, dia kena pandai bincang. So tuan-tuan sebab kalau nak jadi ahli politik ni kena pandai bincang. Kalau tak pandai nego, tak payah jadi ahli politik lah, jadi ahli gusti sudahlah, hari-hari bertumbuk kita kata kan. Jadi Osman ni bila tanya, dia kata, "Pakcik, saya nak beli telaga pakcik." Osman, kau faham tak tu? Kan kau kata tidak ada jual beli kepada telaga ni kan? Aku jual air saja. "Pakcik, saya sebenarnya bukan nak beli telaga ni pakcik semua, saya nak beli separuh." Beli separuh kan? Mana ada orang beli telaga separuh? Tuan-tuan biasa dengar orang beli telaga separuh? Tak ada kan? Nak beli semualah. Telaga dengan tanah-tanah sekali. Dia kata macam ni, "Saya nak beli hari gele-gele. Hari ni pakcik punya, besok saya punya. Lusa pakcik punya, tulat saya punya. Begitulah, sehari saya punya, sehari pakcik punya. Sehari saya punya, sehari pakcik punya. Sehari saya punya, sehari pakcik punya." Sampai bila dia? Sampailah bila-bila. Jadi berapa kan nak beli? Dia kata, "Berapa pakcik nak jual?" Dia kata, pakcik dia kata, "Saya nak, kalau macam tu saya jual 10,000 dinar." 10,000 dinar tuan. Satu dinar kalau hari ni lah punya harga lah, satu dinar, satu hari ni punya harga, satu dinar ni nilai dia 500 hingga 800 ringgit kan. Kalau tanya Dr. Zaharuddin dia tahulah. Dan tak silap saya, terkini harga dia 800 ringgit. Kita ambil 500 ringgit sudah tuan. 500 ringgit kali dengan 10,000 berapa tuan? Berapa juta tu? Tu beli telaga tu. Osman kata apa? "Okeylah pakcik, saya sanggup beli dengan harga 12,000 dinar." Cerdik tuan-tuan. Ini bukan cerdik. Yang orang di sebelah panggil bangang nama dia kan. Orang jual 10,000, patut dia minta lah kurang 8 ke 9,000 kan. Dia Osman minta 12,000 dinar. Pakcik dia kata, "Ni bagus," kata. Akhir beli. Balik saja, dah beli saja. Pakcik, hari ni katakanlah hari Senin pakcik punya, hari Selasa saya punya, hari Rabu pakcik punya, hari Khamis saya punya. Osman balik sampai Madinah, bagi tahu umat Islam, mulai hari Selasa kamu ambil air sebanyak-banyak dia. Ambil air sebanyak-banyaknya. Aku dah beli dah telaga Bayrahah tu. Ambil air sebanyak-banyak dia, simpan untuk stok 3 hari ataupun 2 hari sekurang-kurang dia. Timpang untuk stok 3 hari. Jadi hari Selasa tu sahabat-sahabat simpan air banyak untuk stok 3 hari. Hari yang ketiga tu beli pula. Begitulah seterusnya sampai lagi giliran kepada Yahudi ni. Yahudi tengok tak ada orang beli air, tidak ada orang beli air dia. Bila sampailah berlanjutan 2 bulan, lepas tu Osman Ibn Affan pergi dekat pakcik ni. "Pakcik, apa khabar?" "Bolehlah kan. Bolehlah, macam mana kita nampak pakcik serabut dia, janggut pun tak bercukur, nampak pun," ya tu saya tambah, tak adalah kitab pun kan, "nampak pakcik pun macam serabut. Yelah, sejak kau beli telaga separuh ni," dia kata, "tak ada orang beli dah air aku." "Macam ni lah pakcik, jual lah telaga ni semua kat saya," dia kata. "Pakcik pun dah tua dah," dia kata, "Yahudi, pakcik pun dah tua dah kan, simpan duit banyak-banyak pun buat apa," kata, saya beli." Itulah tu nak tengah fikir-fikir. Kalau pakcik setuju, dia kata, "Okey, saya sanggup beli kan 8,000 dinar, cukup 20,000 dinar. Boleh? Setuju pakcik?" Bolehlah, kata. Dia pun ambil ni surat dia kita panggil apa dia, perjanjian dia apa semua dia, ni tali langgaran dia, kita tukar nama apa semua. Akhirnya ditukarkan nama kepada Sayyidina Osman Ibnu Affan. Sampai hari ini telaga tu masih lagi ada lagi disalurkan air di kawasan-kawasan penanaman di kawasan Madinah tu, di Bir Ali tu, bukan Bir Ali pula, Bir Osman tu masih lagi ada air, masih jalan lagi, masih lagi ada orang jaga, dan tanah tu pun masih atas nama Osman Ibn Affan, dijaga oleh Kementerian Wakaf Arab Saudi. Dan Kementerian Arab Saudi ni tiap-tiap tahun ni dia akan jual buah kurma ni, dan hasil daripada penjualan itu, kemudian yang terbaru sahabat saya beritahu, dia kata dia beli sebidang tanah untuk dibuat hotel dan disewa kepada jemaah haji dan jemaah umrah, dan keuntungan hotel itu setahun sebanyak 500 juta rial Saudi. Masih lagi atas nama Osman Ibnu Affan. Sebab itu sahabat-sahabat yang paling kaya sebenarnya Osman Ibnu Affan. Saya ingat lagi dulu bulan 12 itu pergi umrah,
Bila saya cerita-cerita, jadi ustaz nak pergi tengok lah ustaz, boleh tak? Jom kita pergi. Tapi kalau nak pergi, jangan pergi waktu pagi bersejarah tu, dia tak buka pagar tu. Kalau nak pergi lepas asar, naik taksi yang hujrah warna putih tu kan, dan taksi 20 rial, pergi 10 rial, balik 10 rial. Tuan-tuan pergi, kalau tak ada mutawif ke, tuan-tuan tanya Bi'rul Osman. Bi'run ba am zahra, Bi'run mana dia telaga. Osman ni Osman lah, telaga Osman. Dia akan bawa pergi kan. Tuan-tuan kena cakap Arab sikit lah. Rofin, dia kata Bi'rul Osman, dia bawa. Tuan-tuan jangan cakap bahasa Kelantan lah. Rofin Bi'rul Semai, tak jadi tak. Kena ada ni Semai pun dia Kelantan kan. Dia ada masih lagi nak cerita. Nak ceritakan Osman Ibn Affan ni, makna dia kurma, dia tu dia suka bagi kepada orang-orang orang di Madinah, dan dia suka jamu orang makan. Itu Osman Ibn Affan. Yang ketiga, Rasulullah, benda yang paling aku suka di atas dunia ni apa dia? Aku suka bangun tengah malam di ketika mana orang lain tengah sedap lena. Kemudian Rasulullah berkali pada Sayyidina Ali, di atas dunia ada apa benda yang paling kamu suka? Ya Rasulullah, aku suka 3 perkara juga. Apa dia? Yang pertama, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, itulah aku suka ihtiramud duyuf. Aku suka memuliakan tetamu. Selalu saya cerita, tetamu datang rumah ni bukan senang. Tambah tuan-tuan kerja JKR pula, tetamu datang rumah, kita bawa beg macam orang nak pergi umrah. Tahu biru ni buat lah. Kan? Kita, isteri kita pula, kita cikgu sekolah, takkan nak tinggalkan dia seorang di rumah. Kita pun ada meeting JKR, masa banyak meeting sini, meeting banyak pihak station sini, dia datang buat tetamu datang rumah ni, kita kena jaga hak dia. 3 hak selalu kita sebut kan. Yang pertama, kena bagi layanan dia, kena bagi makan, kena beri tempat tinggal. 3 hak ni kena bagi dalam tempoh 3 hari. Tetamu ni pun kena faham lah, lepas 3 hari bolehlah belah, jangan lepak sampai seminggu kan. Tu tetamu, hak tetamu ni. Satu. Yang kedua, benda yang paling aku suka di atas dunia ni Rasulullah, kata Sayyidina Ali, aku suka berpuasa di ketika matahari tengah panas. Matahari tengah panasnya, hadis Abu Zar Al-Ghifari menyebut, orang yang berpuasa di ketika matahari tengah panas ni, dia boleh mengingatkan dia kepada suasana di padang mahsyar. Baik, yang keempat, yang ni selalu saya sebutkan, yang ni saya boleh cakap tapi tuan-tuan jangan buat, kecuali untuk mempertahankan akidah. Apa dia kata? Benda yang paling aku suka Rasulullah atas dunia ni, aku suka pancung kepala orang kafir dengan mata pedang aku. Kafir ni dia merujuk kepada kafir harbi, kafir yang condemn Islam, kafir yang cerca Islam, kafir yang condemn Islam lah, cerita dia cerca, pelekeh Islam, itu kafir harbi. Adapun kafir sahabat-sahabat kita ni, itu kafir zimmi yang tunduk di bawah pemerintah Islam, yang tu haram darah dia untuk kita nak bunuh. Baik, muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Jadi mana 4 orang sahabat ni, bila Rasulullah dengar macam tu, Rasulullah kata, sesungguhnya aku suka dengan dunia kamu. Kemudian malaikat Jibril turun. Kemudian malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, sesungguhnya semua makhluk di langit ni suka dengan dunia sahabat kamu ni. Itulah 4 orang sahabat. 2 daripadanya menantu Nabi, 2 daripadanya pak mertua Nabi SAW. Apa yang pengajaran dia? Dalam 4 orang sahabat ni, amalan-amalan dia agak-agak mana satu yang kita boleh buat? Takkan tak ada tuan-tuan. Abu Bakar As-Siddiq, Osman Ibn Affan, Umar Al-Khattab. Abu Bakar tadi kita katakan suka aku suka duduk bersama dengan kamu Rasulullah, aku suka tengok muka kamu Rasulullah, aku suka impak pada harta aku. Abu Bakar Umar Al-Khattab pula, aku suka buat benda yang baik saya senyap, aku suka cegah benda munkar secara terang-terang, aku suka bercakap benda yang benar walaupun pahit akan menimpa. Osman Ibn Affan, aku suka menyebarkan salam, aku suka jamu orang makan, aku suka bangun tengah malam. Dalam agak-agak banyak-banyak ni, kalau ada salah satu, pindahkan kebaikan itu kepada diri kamu. Itu apa yang disebut dalam hadis ni, supaya apa? Supaya kamu ada mata ni, kamu boleh lihat, kamu ada telinga ni, kamu boleh mendengar. Sebab apa? Ini antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis yang kita baca ni, adalah sesungguhnya akuilah betapa besarnya nikmat yang kuberikan kepada kamu, dan bersyukur berterima kasihlah kamu kepada aku, dan janganlah kamu kufur kepada nikmat. Nikmat apa sebut tadi? 2 benda lah, nikmat mata dan nikmat telinga. Cerita yang terakhir tuan-tuan, selalu saya cerita benda ni, tak apalah saya ulang ni. Cerita ni saya tak akan lupa punya kisah saya dijemput ceramah di bangunan MAB. Bangunan dekat Brigspill ni lah, kan, Persatuan Orang Buta Malaysia.
Persatuan Orang Buta Malaysia. Dia panggil ceramah Maulid Nabi lepas solat fardu asar. Dia banyak slot ceramah Maulid dia daripada pagi sampai malam. Saya punya slot, sebelum slot saya tu lepas zuhur, Dr. Sharifah Haryati, saya lepas asar ceramah. Kemudian saya sampai dekat Persatuan Orang Buta tu, kebetulan tak sembahyang asar lagi. Tanya dekat guard yang jaga tu, dia kata surau dekat mana bang? Guard tu orang celik lah tuan-tuan. Kalau guard pun buta tahu lah kan. Guard tu orang celik lah. Dia kata tak tahu pula saya bang, saya jaga pos ni, saya tak tahu surau kat mana. Kata cuba bang tanya orang buta belakang, kebetulan orang buta lalu kan. Dia suruh tanya orang buta. Saya kata dia ni biar betul-betul kata. Tak apalah, tanyalah. Tanya dekat orang buta tu, tanya bang nak tuan tanya surau Persatuan Buta kat mana? Ni siapa dia ni? Saya ni ada orang nyebut ceramah. Ini Ustaz Nizam ke? Saya lah kata. Saya lah Hafiz Ustaz. Dia buta. Oh Cik Hafiz. Okey. Ustaz ikut saya Ustaz. Saya pula kena ikut orang buta tuan-tuan. Kan? Ikut orang buta ni naik tingkat 5. Dia buat tekan lift apa semua. Dia orang buta mungkin ada dia jalan ni kan. Sampai tingkat 5. Cik Hafiz, kat mana ceramah? Tak ada orang pun. Tak, kita ceramah dekat auditorium bawah Ustaz kata. Oh ya ke? Kata bukan ke surau. Dah dekat auditorium ke bawah. Tak apalah, saya semayang dulu. Cik Fiz tunggu dulu. Tak apa, saya tunggu Ustaz kata. Ustaz, tempat wuduk sana Ustaz, kiblat sini. Ustaz tunjuk kiblat lagi tuan. Kan? Tak apalah, kita pergi untuk semayang semua tu bawah. On the way tu bawah tu, saya tanya Cik Hafiz, sekarang ni umur berapa Cik Hafiz? Sekarang ni umur 43 Ustaz kata. Oh ya ke? Dah kahwin dah? Alhamdulillah. Isteri celik ke buta? Isteri buta juga. Anak Alhamdulillah dapat 2. Ada sepasang lah, seorang lelaki seorang perempuan. Itu buta kan. Kalau tak buta tak tahulah kan. Dapatlah sepasang kata. Jadi saya tanya dia, Cik Hafiz buta siap daripada bila Cik Hafiz? Ada kemalangan ke apa tak? Saya pada saat lahir buta, dia kata. Allahu Akbar. Hebat ujian dia. Allahu Akbar. Cik Hafiz kata, Cik Hafiz, kalaulah saya tanya, kuku adalah orang nak bagi mata dia ataupun nak jual mata dia ke Cik Hafiz ke, berapa Cik Hafiz nak bayar? Kata, Ustaz, kalau dia nak jual 1 juta ringgit pun Ustaz, saya sanggup cari mana-mana bank untuk nak buat loan. Dia kata nak buat loan untuk apa? Untuk saya nak tengok bagaimana indahnya alam ini, saya nak tengok bagaimana segaknya anak saya nak tengok bagaimana cantiknya dunia ni. Kata dia kata, capalah Cik Hafiz, nantilah bila saya ceramah mana-mana besok, saya cuba kempen lah. Hari ni saya kempen lah dekat JKR. Siapa yang nak mata dia bagi Cik Hafiz boleh lah. Tapi 1 juta. Tapi bagi komisen ke saya kena bagi jugalah 100,000 kan. Agak sanggup bagi tuan seorang betul. Ini makna dia disebut nikmat yang besar yang tidak boleh dijual. Tak boleh dijual nikmat mata dan juga nikmat telinga. Jadi dalam hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala berfirman, akuilah tentang bagaimana nikmat yang besar aku bagi kepada kamu, dan janganlah kamu kufur nikmat, kerana kerana kepadaku jugalah engkau semua akan dikembalikan. Kita tahu kan, dikembali kepada Allah dalam keadaan semua ni, pendengaran kita, penglihatan semua kita, panca indera kita ni akan dipersaanya, ditanyakan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala lagi, wahai manusia, apa yang ku telah tetapkan menjadi bahagianmu, janganlah engkau berhenti mencarinya. Wallahu a'lam. Itu insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkasar terkurang kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada sekalian. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.